الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Yang saya hormati ashab as-sa'adah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para abaik, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu di rumahnya pada malam yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat duduk sebentar untuk sama-sama kita mendengar sedikit mauizah peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang kita akan bicarakan pada malam ini. Insya-Allah kita akan teruskan kuliah tafsir kita dalam kitab tafsir At-Tibyan, iaitu pada suratul Kahfi. Insya-Allah malam ni kita akan masuk pada ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60 dalam kitab tafsir ni kita membicarakan tentang suratul Kahfi ni. Suratul Kahfi, dalam surah ini ada 4 kisah ataupun ada 4 cerita yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita, yang mana ayat ini disampaikan, diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita, iaitu melalui penceritaan dalam surah ini. Yang pertama kita ambil, kita ulang balik tentang apa yang telah kita bicarakan di awal-awal permulaan surah ini, iaitu kita bercerita tentang kisah Ashabul Kahfi, iaitu pemuda yang menjadi penghuni gua, yang menyelamatkan akidah dia, yang lari daripada seorang raja yang zalim, yang cuba menggoyang ataupun cuba merongkai ataupun cuba merampas akidah dia. Maka dia menyelamatkan diri bersembunyi di gua. Kisah kedua yang Allah Ta'ala cerita dalam surah ini iaitu Ashabul Jannah, ataupun Jannah ni bukan bererti syurga. Jannah ni maksudnya daripada perkataan taman ataupun kebun. Iaitulah 2 orang pemilik kebun. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, kekayaan yang melimpah ruah, harta yang banyak, tetapi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui segala yang diperolehi olehnya, yang dimiliki olehnya, yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang lagi tidak kaya, hanya seorang yang miskin, tetapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah yang berkaitan dengan orang miskin juga, di awal surah ini juga, selain menceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi, dia juga menceritakan tentang bagaimana permintaan daripada Quraisy untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan majlis yang berasingan
Satu untuk orang golongan-golongan kayangan, golongan orang hartawan, orang kaya. Satu lagi untuk diadakan golongan untuk orang miskin. Orang kaya tak nak Nabi buat majlis yang sama dengan orang miskin. Buat tazkirah, buat majlis ceramah, kuliah Nabi buat, tapi buat asing. Orang miskin buat majlis lain, orang kaya buat majlis lain. Itu permintaan daripada Quraisy. Itu kisah yang kita bicarakan, dua kisah yang pertama, yang sebelum ni kita bicara. Bermula daripada ayat 60 sehingga ke ayat 82, kita akan membicarakan tentang kisah yang ketiga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, iaitulah kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang mana Nabi Musa alaihi salam yang berguru dengan gurunya, iaitulah Nabi Khidir alaihi salam. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam cerita ni ada cerita lagi tentang tiga cerita yang besar yang kita akan bicarakan, kita akan jumpa pada ayat-ayat berikutnya nanti. Dalam hadis Bukhari menceritakan tentang kisah ini, bahawa satu hari Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam telah mengadakan ceramah ataupun menyampaikan satu tazkirah ataupun peringatan kepada umat-umat dia, Bani Israel. Dia panggil semua, dikumpulkan, maka disampaikan tentang tazkirah, iaitulah tazkiyatun nas, iaitu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, untuk meletakkan, untuk menampakkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berkuasa. Selesai saja dalam kitab Sahih Bukhari sebut, ada hadis Bukhari sebut, selesai menyampaikan ceramah ataupun tazkirah ataupun peringatan, maka salah seorang daripada murid dia ataupun kaum dia tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, di kalangan kita ni semua ni yang ada pada hari ini, siapa orang yang paling pandai? Orang yang paling bijak siapa?" Maka Nabi Musa alaihi salatu menjawab, mengatakan bahawa yang paling pandai untuk masa ni, ketika ni, akulah. Nabi Musa kata. Maknanya Nabi Musa jawab bukan bererti dia belagak ataupun sombong ataupun riak dengan ilmu yang dia ada. Tidak. Dia jawab keadaan yang betul pada masa itu, dia yang paling pandai sebab dia Nabi, sebab dia Rasul. Dan Rasul ini sentiasa dipimpin, dipandu oleh wahyu, maka dialah antara yang paling pandai. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, berpatutan dan patut pun Nabi Musa menjawab begitu, sebab dia yang paling pandai. Dan kalau kita bongkar tentang kedudukan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam, kedudukan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam, kita bongkar balik kedudukan nabi-nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Nabi ada 124,000 orang nabi. Daripada 124,000 orang ni, Allah Taala pilih untuk angkat dia jadi rasul. Tak semua Nabi dia jadi Rasul. Nabi dan Rasul dua watak ataupun dua perkara yang berbeza. Nabi dia hanya dapat wahyu untuk diri dia sendiri dan tak perlu disebarkan. Manakala Rasul, dia terima wahyu untuk diri dia sendiri dan disebarkan, disampaikan kepada umatnya. Maka kalau kita selusuri dalam jumlah 124,000 orang, Allah Ta'ala telah melantik sebanyak 315 orang Rasul. Dari 315 orang Rasul ni, 25 orang yang wajib kita hafal namanya, yang kita ketahui nama dia. Daripada 25 orang ni, ada 5 orang yang Allah Ta'ala lantik menjadi Rasul Ulul Azmi. Dan maka kalau kita lihat daripada ranking yang saya sebutkan sebentar tadi, daripada 124,000, 315 orang
25, 5 orang ni, daripada 5 orang ni termasuk nama Nabi Musa alaihi salam. Dan ranking kedudukan Nabi Musa alaihi salam, yang pertama of course lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dinafikan kedudukan paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia Habibullah, kekasih Allah. Yang keduanya Nabi Ibrahim alaihi wassalam, merupakan Khalilullah. Dan kedudukan yang ketiga ialah Nabi Musa alaihi salam, kallamallah, iaitulah dia boleh berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka layak untuk dia bila ditanya oleh umat dia ditanya oleh pengikut dia siapa yang paling pandai, maka betul lah dia jawab, Nabi Musa jawab dia yang paling pandai. Namun begitu muslimin muslimat ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada Nabi Musa alaihi salam bahawa dia tak boleh berkata, tak boleh bercakap bahawa dia yang paling pandai. Tak boleh jawab, maksudnya tak boleh confirm kita paling pandai ataupun kita paling hebat. Sebab tu kena letakkan wallahu taala a'lam ataupun Allahu taala a'lam, Allah taala lagi maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berguru ataupun untuk belajar. Barulah kita mula ayat dia nanti. Biar kita cerita kerangka kisah dia dulu, barulah kita nampak cerita dia nanti. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk pergi belajar, untuk mencari seorang guru yang mana Allah Subhanahu wa taala kata guru tu berada di tepi pantai ataupun berada di pertemuan antara dua laut. Dua laut. Maka carilah dia dekat situ. Gurunya ialah Nabi Khidir alaihi salam. Namun begitu saya nak sebut bahawa di kalangan ulama mereka berselisihan pendapat, pandangan. Bahawa ada mengatakan bahawa Nabi Khidir ni bukan seorang nabi, dia hanyalah seorang yang soleh. Orang soleh yang mempunyai ilmu laduni ataupun ilmu yang boleh mengetahui tentang sesuatu perkara. Tapi ada ulama yang mengatakan bahawa dia seorang nabi. Ulama yang kata yang bukan nabi ni, contoh Syekh Salihus Saleh, dia kata dia bukan, Khidir dia bukan nabi. Sebab dia kata Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quran tentang tak sebut bahawa dia nabi. Maka ulama yang mengatakan nabi berpandangan ataupun berpendapat bahawa mana mungkin Nabi Musa ni dia seorang nabi, boleh pergi belajar dengan orang yang rendah daripada dia ataupun yang bukan level nabi, maka dia kena belajar dengan nabi juga. Ala kulli hal, tak apa kita beranggapan, kita ambil pandangan bahawa kita terima pandangan bahawa Nabi Khidir alaihi salam seorang nabi yang merupakan guru. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dia pergi belajar. Maka kita lihat pada ayat yang ke-60. Apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni yang menceritakan tentang, iaitulah kisah Nabi Musa alaihi salam. Disebut wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' abraini al-amdiya hukama. Okey, daripada perkataan daripada ni qala wa iz qala, berkata Musa, berkata Nabi Musa ni lifatuhu, iaitulah kepada iaitulah perkataan ni merujuk kepada pemuda. Walaupun ada yang mengatakan bahawa
orang yang bersama dengan Nabi Musa ni merupakan khadam dia, tapi dia tak, Allah Taala tak sebut dalam Al-Quran qadim. Kalau khadam ni dia sebut perkataan qadim, tapi dia sebut pemuda. Pemuda. Maksudnya di sini mudah kita fahamnya ialah bila mana yang pertama sekali kenapa Allah Taala guna perkataan ini, mesti ada sebab-sebab tertentu. Pertama sekali ialah kalau nak belajar mestilah daripada umur yang muda. Kalau nak belajar ni, nak cari ilmu, biarlah daripada muda baru kita start belajar, start cari ilmu. Sebab tu kalau apa ni, kalau dah tua mungkin dia lambat sikit masuk, boleh belajar, bukan tak ada masa. Belajar ni dia sepanjang hayat, dia tidak ada masa, dia tidak ada saat tertentu, masa tertentu, ataupun dia tak terikat kepada CJ dan sebagainya. Maknanya boleh belajar. Tetapi maksudnya di sini usia yang muda tu kalau menuntut ilmu dia lebih banyak dia masuk. Nak beritahu bahawa begitu maksudnya. Dan yang keduanya, kalaulah dia dianggap qadim atau muqaddam, maknanya kalau nak cari qaddam, biarlah cari yang muda, yang boleh membantu kita. Kalau kita cari orang yang bantu kita yang lebih tua daripada kita, kalau kita rebah, dia lagi dari tersungkur. Maksudnya begitu. Dan kita tengok pada huraian dalam kitab yang kita gunakan pada malam ni, pengarang kitab ni memberikan pengertian bahawa wa idz qala Musa, kata dia dan ketika Nabi Musa alaihi salam, iaitulah berkata kepada sahabatnya. Dalam pengertian ni diberi perkataan sahabat. Tapi kalau dalam bahasa Arab sahabat sahibihi. Tapi dia guna perkataan pada sahabatnya, iaitulah dia kata aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke tempat pertemuan, sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, ataupun aku terpaksa, dia kata aku terpaksa berjalan beberapa tahun lamanya. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pada ayat ini, bahawasanya ayat ni nak cerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam dengan sahabat dia, ketika mana diterangkan dalam ayat ini, iaitulah wa iz qala Musa, ketika mana Nabi Musa berkata kepada sahabat dia, ataupun dalam ayat ni disebut lifatuhu, kepada seorang yang muda. Dalam ayat ni tak dinyatakan nama siapa pemuda ni. Secara jelas dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quran ayat siapakah pemuda ni. Tetapi ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, dalam hadis Bukhari ada menyebutkan bahawa pemuda ni nama dia pemuda ni pemuda ni yang disebut namanya dalam ayat ni, iaitulah seorang yang membantu, yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Pemuda ni dia bertugas membantu Nabi Musa alaihi salam, dia mengikut Nabi Musa alaihi salam, yang mendampingi Nabi Musa juga, sentiasa bersama dengan Nabi Musa. Kalau kita tengok dalam pentafsiran ataupun huraian yang diberikan oleh pengarang kitab ini, kata iaitulah dalam ayat-ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Ashabul Kahfi, tentang cerita Ashabul Kahfi yang saya nyatakan sebentar tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kisah, iaitulah Nabi Musa alaihi salam yang mempelajari ilmu daripada seorang hamba yang soleh,
yang tidak disebutkan namanya. Dalam kitab ni sebut, pengarang kitab ni sebut, memang dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak sebut namanya secara khusus ataupun secara tepat. Tetapi di dalam Al-Quran memang Allah Ta'ala tak sebut. Dia hanya sebut pemuda yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Tetapi pada pendapat kebanyakan ulama tafsir, ulama tafsir ni yang memberikan namanya, iaitulah hamba yang dimaksudkan. Hamba yang dimaksudkan itu yang soleh ialah Nabi Khidir alaihi salam. Disebut tak sebut. Tetapi ulama menyatakan bahawa orang yang Nabi Musa pergi belajar ni nama dia Khidir alaihi salam. Maka kisah ini memberi gambaran kepada orang-orang Yahudi bahawasanya rasul-rasul itu bukannya mengetahui semua perkara. Yang keduanya ialah nak beritahu kepada orang-orang Yahudi bahawa semua rasul ni bukan dia mengetahui semua benda. Maksudnya bukan semua benda rasul tahu. Sebab dalam kisah yang sebelum daripada ni pernah ditanyakan kepada Nabi SAW tentang cerita Ashabul Kahfi. Maka Nabi SAW ambil masa. Sebelum tu Nabi ada jawab, datang selepas ni aku akan jawab. Tapi bila lepas Isyak Nabi datang, dia orang tanya, tak ada, Nabi tak boleh beri jawapan. Maka lama juga baru jawapan tu sampai, sehingga kan 15 hari. Sebab Nabi tak sebut insya-Allah. Kita dah bicara daripada ayat sebelum ni. Sebab masa berkaitan dengan orang Yahudi ni, dia ditanya pada Nabi SAW. Kemudian bila dah sampai kepada masa yang ditentukan, Nabi kita tak dapat memberi jawapan. Akhirnya Nabi SAW, Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi setelah beberapa hari. Maka bolehlah Nabi SAW ceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Maka begitu juga dengan kisah Nabi, begitu juga dengan kisah Nabi Musa dan juga Khidir alaihi salam ini, iaitulah sepatutnya menjadi pengajaran kepada manusia agar mereka menghindari sifat sombong. Supaya manusia menghindari sifat sombong dan juga takabur. Nak menegakkan manusia supaya sifat takabur, sombong dan takabur, supaya manusia ni hindar daripada sifat-sifat ini. Para nabi dan rasul, mereka ni menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak mengetahui semua perkara. Mengetahui semua perkara ini pula pada manusia biasa. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, keterangan sedikit pada ayat ni tadi, iaitulah kita balik semula kepada ayat yang kita bicarakan tentang siapakah pemuda yang disebut tentang kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak sebut orang yang sahabat yang bersama dengan Nabi Musa ni nama dia secara jelas ataupun secara khusus. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahawa namanya Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni yang merupakan pengikut kepada Nabi Musa alaihi salam. Yusha' bin Nun bin Huza bin Yusuf. Kalau ikut dia punya sirah ataupun dia punya keturunan dia, nasab keturunan dia. Dan dia katakan bahawa dia ni cicit kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Cicit kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Yusha' bin Nun ni dia merupakan cicit kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan menjadi pengikut kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa berkata kepada dia ni merujuk kepada nama yang saya sebutkan tadi, Yusha' bin Nun. Dia kata aku akan terus berjalan sehinggalah jumpa ke satu tempat
Iaitulah ke Bahraini, majma' Bahraini, majma' dari jumpa ke majma' ni. Kalau kita biasa dengar perkataan, biasa kita guna perkataan jamak. Majma' maksudnya tempat pertemuan, jamak maksudnya himpun. Kita himpun, biasa kita guna kalau dalam bab sembahyang. Kalau kita musafir, kita gunakan perkataan, kita gunakan solat jamak-jamak. Sedangkan kalau sunnahnya ataupun kebiasaan Nabi SAW, Nabi dia tidak semua solat Nabi jamak. Biasanya Nabi musafir ni dia lebih banyak Nabi qasarkan solat dia. Dia bukan banyak jamak. Sebab jamak syarat untuk apa ni, musafir ni syarat yang membolehkan untuk diqasarkan solat. Jamak ni tak semestinya kita musafir, tak musafir pun boleh jamak. Kita tak musafir, kita boleh jamak. Contohnya doktor, dia mengubat ataupun dia nak buat rawatan, pembedahan kepada seseorang yang melibatkan dua waktu solat, maka dia boleh jamak solat dia walaupun dia tak musafir. Tapi kalau qasar solat ni dia hanya untuk orang yang musafir saja. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata kepada sahabat yang mengikut dia ni, dan sahabat dia ni menjadi sahabat ni kalau di zaman nama Nabi SAW, dia macam Saidina Abu Bakar. Yusha' bin Nun ni, bila mana Nabi Musa wafat, Yusha' bin Nun ni menjadi khalifah. Menjadi khalifah seperti mana Saidina Abu Bakar menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. Yusha' bin Nun ni juga dia menjadi khalifah selepas daripada kewafatan Nabi Musa alaihi salam. Dia menjadi khalifah, dan dia berjalan bersama dengan Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana Saidina Abu Bakar As-Siddiq berjalan dengan Nabi SAW dalam peristiwa yang paling masyhur, iaitu peristiwa hijratun Nabi. Maka Nabi Musa berkata kepada sahabat dia ni, sehingga aku berjumpa ke satu tempat, iaitu majma' Bahraini, iaitu satu tempat yang mana Bahraini, kalau bahru maksudnya laut, Bahraini majma' ataupun tempat bertemunya dua laut. Tempat bertemunya dua laut, maksudnya tempat bertemu dua laut ni kalau hari ni macam muara ataupun apa panggil kuala. Tempat bertemu dua laut. Sehingga jumpa tempat tu sebab Allah Ta'ala dah beri petunjuk kepada Nabi Musa alaihi salam supaya jumpa dengan orang yang dia nak belajar ni di tempat pertemuan dua laut, majma' Bahraini, yang Allah Ta'ala jadikan dua laut, yang dalam ayat dalam suratul Waqi'ah Allah Ta'ala sebut marajal bahraini. Maksudnya pertemuan dua laut, pertemuan dua air. Kalau sebelah Allah Ta'ala jadikan dinding, tapi dia boleh bertemu di sebelah ni air laut, air masin, di sebelah ni air tawar. Dia pertemuan dua tu, yang Allah Ta'ala boleh buat perpisahan dia tu, dua tu yang menghasilkan rasa yang berbeza, tawar dengan masin, yang mana kita tak boleh buat. Kalau kita nak letak air dalam gelas ni, contohlah kita nak letak air dalam gelas ni, nak letak air Milo dengan air sirap, sebelah air sirap, sebelah air Milo, boleh kita buatnya tu? Sudah tentu jawapannya tak boleh. Kalau ada yang kata boleh buat, maknanya dia kurang sihat. Takkan boleh air kita buat dalam satu gelas ni campur air dua, tak boleh, dia jadi asing. Tapi Allah Ta'ala boleh buat tak? Boleh. Seperti dinding Allah Ta'ala buat, tapi tak ada dinding pun, dia air tu masih boleh mengalir dua tu, tapi mengekalkan sifat masing-masing. Yang masin mengekalkan sifat masin, yang tawar mengekalkan sifat tawar.
Dan dia akan terus berjalan sekiranya tak berjumpa. Maka dalam kita nak belajar, pengajaran yang kedua daripada cerita ni, dalam kita nak belajar, bila mana tak berjumpa lagi, kita teruskan pelajaran. Bila mana kita tak dapat lagi, kita terus belajar. Jangan ada sifat putus asa ketika mana nak belajar, nak cari ilmu ni. Sebab ilmu ni sangat penting. Sehingga kan sampai tahap tu Allah Ta'ala suruh pergi Nabi Musa pergi belajar lagi. Jadi bila suruh pergi belajar, maka Nabi Musa pergi belajar. Dalam masa yang sama nak pergi belajar ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan supaya bawa ikan, bawa bekalan. Untuk musafir ni bawa bekalan. Jadi bawa bekalan. Macam nak pergi orang, kita nak pergi Mekah, bawa bekalan baju. Allah Ta'ala sebut wa tazawwadu, bawalah bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Tapi bekalan baju, bekalan yang kita nak pergi tu kena bawa lah. Maka dia kata dia akan terus berjalan. Huqabah maksudnya dia akan terus sedikit lagi mana tak jumpa tempat yang dia nak belajar tu, dia akan terus berjalan. Dia akan terus sampailah jumpa. Ada yang mengatakan, ada ulama tafsir menyebutkan huqabah ni maksudnya 1000 tahun. Ada yang mengatakan bahawa selama mana dia akan terus mencari. Itu maksud dia di situ. Itu dalam ayat yang kita bicarakan pada ayat yang ke 60 tadi. Berkaitan dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Musa kepada pengikutnya untuk dia keluar pergi berjalan, keluar pergi mencari ilmu. Kemudian ayat yang ke-61, ayat yang ke-61 pula, ayat yang ke-61, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini falamma balagha. Ayat falamma balagha ni kita jumpa juga dalam surah yang menceritakan tentang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, ketika mana cerita tentang kisah Nabi Ismail ni, setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk sembelih Nabi Ismail ni, falamma, artinya bila mana melihat anak dia dah besar dah. Jadi dalam ayat ni, ayat yang sama iaitu falamma balagha majma' bainihuma Nasia. Falamma apabila mereka bila mana dijumpa dengan laut ni, Nasia, lepas tu dia terlupa. Nanti kita tengoklah uraian yang diberikan, penerangan yang diberikan. Hutama tentang cerita tentang iaitulah setelah mana ayat yang ke 81 ni diceritakan bahawa maka tak kala keduanya sampai ke tempat pertemuan dua laut, pertemuan dua lautan itu, tiba-tiba kedua-duanya terlupa, iaitulah akan ikan yang mereka lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Dalam permusafiran Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun ni nak keluar pergi belajar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh bawa bekalan. Maka dikatakan dia bawa bekal, iaitulah ikan yang mana ikan ni nak bawa bekal biasanya bawa yang ikan dah matilah.
Kalau kita bawa ikan hidup, payah nak siang dia ataupun nak masak dia. Dikatakan bahawa dibawa ikan, dalam satu pandangan tafsir kata ikan panggang, ada yang kata ikan kering. Yang pentingnya ikan yang dah mati dia bawa. Maka bila bawa bekalan ni nak pergi musafir berjalan, dia berjalan berduanya. Bila sampai ke tempat pertemuan tu dua laut tadi, dia lupa tentang bekalan yang dia bawa ni. Maka ikan tersebut dalam bakul yang dia bawa ni, ikan ni melompat. Ikan yang dah mati tadi Allah Ta'ala beri dia hidup balik. Sebab tu kalau orang pergi ke Mesir, dia ada satu jual, dia panggil ikan, dia panggil samak Musa. Bukan samak yang bermaksud langit, samakun, daripada perkataan ikan, yang dipanggil ikan Musa. Maka sampai ke temuan itu, ikan tu melompat turun, keluar daripada bakul dan terus hidup, masuk ke dalam air. Kemudian pada ayat yang ke-62 ni menyebut 61 menceritakan tentang bagaimana kedua-duanya bawa bekalan tadi. Bekalan ikan yang dibawa tu, ketika mana mereka duduk ni, ikan tu melompat, tak sedar, mereka tak sedar. Tapi sahabat dia Yusha bin Nun sedar, tapi dia tak ceritakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka pada ayat yang ke-62, ayat yang ke-62 pula, bila mana mereka letih berjalan, bila dah letih sangat berjalan, maka dia minta makanan, nak duduk nak makan tengah hari. Sebab terlalu letih berjalan, maka dia minta bekalan yang dia bawa tadi. Bila minta bekalan tu, maka Yusha bin Nun cakap kepada Nabi Musa, wahai Musa, makanan yang kita bawa tadi, ikan tu telah melompat dan masuk ke dalam air di pertemuan dua laut tadi. Maka Nabi Musa kata, kenapa tak beritahu awal kat situ? Sebab di situlah adanya Nabi Khidir alaihi salam. Maka mereka patah balik semula. Pergi ke tempat tadi. Jadi kisahnya bahawa pengajaran yang boleh kita ambil, pertama sekali kita nak belajar ni memang kena susah sikit. Yang keduanya, bila nak belajar ni kena ada usaha, nak belajar untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiganya, tak boleh rasa pandai, tak boleh rasa kita semua pandai, semua benda kita tahu. Kerana ilmu Allah ni lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tak tahu. Sebab tu kena belajar. Dan yang keempatnya, belajar tu tak kira siapa. Kita walaupun siapa pun kita belajar, siapa pun guru kita, asalkan dia boleh mengajar kita, maka kita boleh terima dia. Sebab tu kata Sayyidina Ali, dia kata, siapa yang boleh mengajar aku ilmu, dia adalah guruku. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya kira untuk malam ni sekadar itu saja yang dapat kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Yang baik itu milik Allah Subhanahu wa taala, sebarang kelemahan datang daripada diri saya sendiri yang serba dengan kekurangan dan juga kelemahan. Saya mohon pada tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib untuk memberi teguran dan tunjuk ajar sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian saya sebentar tadi. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat kepada satu pepatah yang disebut bahawa dalam kita kalau nak beli emas ataupun beli permata, kita tengok pada emas, pada permata tu sahaja. Jangan kita jarang tanya siapa yang cari emas ni, siapa yang cari permata ni. Kita akan terus beli je. Siapa tukang emas ni kita tak pernah tanya, tapi kita tengok pada emas tu saja. Jadi dalam bab kita nak menuntut ilmu, kita jangan tengok siapa yang mengajar ataupun siapa yang mencari yang bawa ilmu tersebut. Kita tengok apa yang disampaikan. Jikalau memberi manfaat kepada kita yang boleh kita ambil, maka kita ambillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan kita. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah
ajarkanlah yang tidak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.